Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'hinuhu wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبعد tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kefahaman kepada kita semua terhadap apa yang akan kita perbahaskan insyaallah taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan ayat yang pertama, kedua dan ketiga dari suratul Ikhlas. Dan pada malam ini insya-Allah tuan-tuan kita masuk pada pembahasan yang terakhir daripada surah ini, yaitu ayat yang keempat dari suratul Ikhlas. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi taala, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Perkataan al-kufu yang berada dalam ayat tersebut maknanya adalah al-mathil. Al-mathil yakni persamaan. Maka walam yakul lahu kufuwan ahad maknanya dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, yakni yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala.
فمعنى الآية أن الله تعالى ليس له شبيه فهو لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء. Maka makna ayat ini adalah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebarang penyerupaan bagi zatnya. Maka dia tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluk-makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Allahu khalaqan nur la yushbihu an-nur. Khalaqaz zalam la yushbihu az-zalam. Allahu khalaqal insana la yushbihu al-insan. Khalaqal malaikata la yushbihu al-malaikah. Khalaqal ajsama al-kabira kal jabali wa khalaqal ajsama as-saghira kan namal. Fala yushbihu al-ajsama al-kabira wa la yushbihu al-ajsama as-saghira. Makna ayat ini adalah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebarang penyerupaan bagi zatnya. Maka dia tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluk-makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dialah yang menciptakan cahaya, namun dia tidak menyerupai cahaya. Dia yang menciptakan kegelapan, namun dia tidak menyerupai kegelapan. Dia yang menciptakan manusia, namun dia tidak menyerupai manusia. Dia yang menciptakan malaikah, namun dia tidak menyerupai malaikah. Dia yang menciptakan segala jisim yang besar seperti gunung, dan dia juga yang menciptakan segala jisim yang kecil seperti semut. Maka dia tidak menyerupai jisim-jisim yang besar dan jisim-jisim yang kecil. Berdasarkan ayat ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat dan tanpa arah. Ini kerana sekiranya Allah Subhanahu wa taala dilingkungi oleh tempat dan arah, maka hal ini bermaksud bahawa Allah mempunyai sekutu yang tidak terhitung banyaknya, yang terdiri daripada makhluk-makhluknya. Hal ini juga membawa kepada suatu dakwaan yang salah bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai ukuran panjang, lebar dan kedalaman. Sedangkan sesuatu yang mempunyai ukuran dan bentuk, maka ia adalah makhluk dan berhajat kepada yang menjadikan ukuran dan bentuk tersebut baginya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada sesuatu yang menjadikannya. Ini kerana sekiranya Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada sesuatu, maka ini berarti bahawa Allah Subhanahu wa taala lemah, sedangkan setiap yang lemah tidak berhak untuk dipertuhankan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intisari yang terpenting tuan-tuan dalam ayat yang keempat dari suratul Ikhlas ini, kefahaman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya, dan tidak ada sesuatu pun yang sepertinya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak seperti cahaya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perkara-perkara yang besar seumpama gunung, namun Allah Subhanahu wa taala tidak seperti perkara-perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perkara-perkara yang kecil seumpama semut dan habuk, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara yang kecil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu yang berada di dalam alam ini, termasuklah diri kita tuan-tuan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kita. Kalau kita lihat pada pada batang tubuh kita tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita anggota-anggota badan yang kecil dan anggota-anggota badan yang besar. Ada bagi kita anggota tangan, kaki, jari, betis, muka, mulut, hidung, telinga, lidah dan sebagainya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita,
Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang anggota, tidak ada baginya sebarang anggota badan, sama ada anggota yang kecil ataupun besar. Kerana mempunyai anggota itu adalah sifat bagi makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang anggota badan, sama ada anggota badan yang kecil maupun anggota badan yang besar. Dan kita lihat lagi tuan-tuan pada diri kita, Masya Allah, diri kita ini diliputi oleh arah yang 6. Ada bagi kita arah kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya arah-arah tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sebarang arah yang 6 tersebut. Maka oleh sebab itu tidak dikatakan Allah Ta'ala itu di kanan kita ataupun di kiri kita. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu di hadapan kita ataupun di belakang kita. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas kita maupun di bawah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang 6. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di antara sifat-sifat yang ada pada diri makhluk. Makhluk ada baginya emosi dan perasaan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya emosi dan perasaan tersebut, tuan-tuan. Karena ia adalah sifat bagi makhluk. Dan makhluk itu bertempat apabila sesuatu itu memenuhi ruang, mengambil lapang, memenuhi ia akan ruang kosong, maka itulah yang dikatakan bertempat. Sebagai contoh, di atas meja kosong, kemudian kita letakkan botol air, maka botol air itu ia mengambil satu kadar daripada ruang kosong yang berada di atas meja itu, maka itu yang dikatakan sebagai bertempat. Saya sedang bertempat di atas kursi di hadapan tuan-tuan. Tuan-tuan sedang bertempat di atas tempat masing-masing. Tempat duduk tuan-tuan di atas kapet. Jasad tuan-tuan sedang mengambil satu kadar daripada ruang kosong yang berada di atas kapet. Begitulah tuan-tuan, segala sesuatu yang berada di sekeliling kita, kesemuanya bertempat. Dan bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita faham daripada ayat yang keempat dari suratul Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sepertinya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Maka kalau makhluk itu bertempat, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Maka oleh sebab itulah tuan-tuan, kata para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala bukan duduk bersemayam di atas arasy seperti mana dakwaan golongan-golongan Yahudi wal iyadzu billahi min dzalik. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala berada di bumi, dan tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana-mana. Kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Kalau begitu, yang betul apa dia? Yang betul adalah meyakini bahawa Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, begitu juga Al-Imam Dhunnun Al-Misri rahimahullah, pernah berkata, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu thalik. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini satu kaedah yang perlu kita ingat, tuan-tuan, dan kita ajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu thalik. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Ada seorang ulama tuan-tuan, yaitu namanya tuan-tuan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Ahmad ibn Salamah, seorang sarjana yang hidup pada kurun yang ketiga Hijriyah, yang mengarang satu kitab yang begitu agung, kitab yang begitu hebat di bidang akidah tuan-tuan, yaitulah Al-Aqidatut Tahawiyah. Bagi mereka yang berada di bidang usuluddin, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menekuni bidang usuluddin, maka pasti mereka akan bertemu dengan kitab yang seperti ini, yaitu kitab Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Bagi mereka yang nak mengetahui secara detail, secara terperinci, apakah di antara pegangan-pegangan bagi golongan salafus salih, golongan salaf yang hakiki, iaitulah mereka-mereka yang hidup pada kurun yang pertama, kedua dan ketiga Hijriyah, maka tuan-tuan, kata ulama, hendaklah mereka merujuk kepada kitab Aqidatut Tahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Karena dalam kitab tersebut tuan-tuan, pada muqaddimah kitab tersebut beliau berkata, hadhihi aqidatun ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani wa ma ya'taqiduna min usuluddin wa ma yadinuna bihi li rabbil alamin. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau pada muqaddimah kitabnya itu, kitab ini menerangkan tentang benih-benih akidah bagi golongan ahlu sunnah wal jamaah, mengikut acuan pegangan-pegangan bagi Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, mengikut acuan pegangan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan Abu Yusuf Al-Qadi dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani, yang mana ketiga-tiga mereka itu tuan-tuan, sanad ilmu mereka itu kembali kepada golongan para sahabi. Guru-guru mereka adalah golongan para sahabat, dan tidak syak lagi tuan-tuan, golongan para sahabat guru mereka adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi kitab Aqidah Tahawiyah itu tuan-tuan, ia menyimpulkan di dalamnya itu pegangan-pegangan yang menjadi akidah bagi Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, pengasas kepada mazhab Hanafi. Dan kalau kita lihat dari sudut manaqib bagi Al-Imam Abu Hanifah, ternyata beliau sempat berguru dengan lebih kurang 6 ataupun 7 orang di kalangan sahabat. Di antara guru-guru Al-Imam Abu Hanifah adalah Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriyah. Tahun yang sama lahirnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka barang siapa yang nak merujuk, barang siapa yang nak mengetahui apakah pegangan bagi golongan salafus salih, golongan-golongan yang hidup pada kurun yang pertama dan kedua dan ketiga Hijriyah, yang dekat dengan kurun hidupnya baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia merujuk kepada kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dan dalam kitab tersebut tuan-tuan, di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kata beliau, ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihatu sittu kasairil mubtada'at. Apa kata beliau? Maha suci Allah daripada mempunyai ukuran-ukuran, batas-batas akhir, sisi-sisi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada mempunyai
anggota-anggota badan yang kecil dan anggota-anggota badan yang besar. Arah yang 6 tidak meliputinya, seperti mana seluruh makhluknya. Arah yang 6 kata beliau tidak meliputi Allah, seperti mana seluruh makhluknya itu diliputi oleh arah yang 6. Kemudian kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar." Barang siapa yang menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat daripada sifat-sifat makhluk, maka sungguh orang ini tuan-tuan terkeluar ia daripada Islam. Yang menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat daripada sifat-sifat makhluk, maka orang ini tuan-tuan pada hakikatnya tidak mengenal Allah. Sebagai contoh yang mendakwa Allah Subhanahu wa taala duduk bersemayam, duduk bersila lendik di atas arash, ataupun yang mengatakan Allah taala ada baginya anggota tangan tetapi anggota tangan yang layak baginya, ataupun yang mendakwa Allah taala ada baginya kaki, ada baginya betis, ada baginya lidah, ada baginya muka, tetapi betis, muka, lidah, jari dan sebagainya itu yang anggota-anggota yang layak bagi Allah. Wal'iyazu billahi min dhalik. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi tuan-tuan dengan jelas berkata, "Wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar." Barang siapa yang menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat daripada sifat-sifat makhluk, maka sungguh orang ini tuan-tuan terkeluar ia daripada Islam. Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata tuan-tuan, "Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliqal ma'bud." Barang siapa yang mendakwa bahawa Tuhan kita ini ada baginya ukuran-ukuran yang tertentu, maka sungguh orang ini tuan-tuan tidak mengenal Tuhan yang disembah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar adalah kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dirupaparaskan, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh digambarkan dan tidak boleh dikhayalkan dalam fikiran kita tuan-tuan. Karena perkara tersebut tertegah dalam Islam. Orang yang cuba menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, ini akan membawa orang tersebut sama ada kufur, sama ada sampai kepada kekufuran ataupun kesyirikan, wal'iyadzu billahi min dzalik. Al-Imam Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Al-'ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku." Berasa lemah, memperakui diri kita ini lemah untuk mengetahui tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dikatakan sebagai mengenal Allah. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku, dan cuba untuk mencari-cari untuk mengetahui tentang hakikat zat Allah, lalu dia membayangkan Allah Subhanahu wa taala dalam fikirannya. Kata Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kufrun wa isyraku, ini akan membawa seseorang itu kepada kekufuran dan kesyirikan, wal'iyadzu billahi min dzalik. Kufur sebab apa tuan-tuan? Sebab dia menyamakan antara Allah dan makhluk. Syirik sebab apa? Sebab dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang digambarkan dalam fikirannya, wal'iyadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah tuan-tuan, dalam perbahasan ma'rifatullah, perbahasan mengenal Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita tuan-tuan dalam kitab-kitab dalam kitab-kitab kuning yang dikarang oleh mereka pasti tidak akan meninggalkan perbahasan tentang mukhalafatuhu lil hawadis. Mereka tidak akan meninggalkan perbahasan tentang sifat-sifat Allah, yang salah satu daripadanya adalah mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang baharu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, ini sebuah kitab yang berjudul Hidayatul Mutafakkirin, karangan Syekh Husin Nasir bin Taib Al-Mas'udi Al-Banjari. Beliau merupakan sesepuh kepada Syekh Ahmad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang bagi kitab Sabil Al-Muhtadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam kitab ini tuan-tuan kata Tuan Syekh, dan tidak ia berpihak dan tidak ia pada satu pihak, dan tiada ia bertempat dan tiada ia bermasa, dan tiada ia bersifat dengan kecil dan tiada ia bersifat dengan besar, dan tiada ia bersifat dengan segala sifat yang baharu ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Tempat itu sini tuan-tuan, ia adalah makhluk. Tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu duduk bersemayam di atas arasy. Karena kata ulama, seperti mana sah pada akal Allah ada tanpa bertempat sebelum tempat-tempat dan arah-arah diciptakan, maka begitulah juga sah pada akal Allah ada tanpa bertempat setelah tempat-tempat dan arah-arah diciptakan, kerana Allah tidak berubah. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sah pada akal, yakni seperti mana akal kita boleh terima Allah ada tanpa bertempat sebelum Allah Taala menciptakan arasy, maka begitulah juga tuan-tuan akal kita ini boleh menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat setelah arasy itu dicipta. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala sama ada sebelum menciptakan makhluk ataupun setelah menciptakan makhluk, sama. Seperti mana kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluk Allah ada tanpa bertempat, maka begitulah juga dengan kewujudan Allah setelah menciptakan makhluk-makhluknya, Allah tetap ada tanpa bertempat dan tanpa arah, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Seandainya seseorang itu berkata, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat dan tanpa arah. Akan tetapi setelah mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, Allah Subhanahu wa taala duduk bersemayam di atas arasy, duduk bersila di atas arasy, seperti mana dakwaan golongan Yahudi. Maka kalau begitu tuan-tuan, orang itu telah menisbahkan perubahan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, ia adalah sebesar-besar sifat bagi makhluk. Setiap makhluk pasti berubah, dan berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, berubah dari satu tempat kepada satu tempat yang lain. Maka itu adalah sebesar-besar sifat bagi makhluk. Setiap yang berubah pasti yang berhajat kepada yang mengubahnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berubah, maka sudah tentu Allah Ta'ala juga berhajat kepada yang mengubahnya. Sedangkan yang berhajat itu lemah, dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Kata para ulama tauhid, al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah, keberhajatan itu menafikan ketuhanan. Maka tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Akidah yang benar kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Taala bukan duduk bersemayam di atas arasy, bukan di langit, bukan di bumi, dan bukan berada di mana-mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ayat yang kelima dari surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat yang kelima dari surah Taha ini tuan-tuan tidak bermaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ar-Rahman itu duduk bersemayam di atas arasy, la. Akan tetapi tuan-tuan, maksud yang sebenar daripada ayat yang kelima dari surah Taha itu tuan-tuan, maknanya adalah Tuhan
yang namanya Ar-Rahman itu menguasai arash ataupun menjaga arash ataupun mengekalkan arash di tempatnya. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah lagi kitab tuan-tuan yang berjudul Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid. Karangan Al-Alimul Allamah Asy-Syaikh Wan Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Qutan Al-Kalantani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada halaman yang ke-10 daripada kitab ini tuan-tuan, kata Tuan Syekh, dan tiada ia bertempat dan tiada bermasa, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu ada ia dahulu daripada dijadikan tempat dan masa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam kitab ini Tuan Syekh mengajarkan kepada kita bahawa Allah ada tanpa bertempat dan Allah Subhanahu wa taala tidak berlalu ke atasnya masa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah pun wujud sebelum kewujudan tempat dan sebelum kewujudan masa. Tanpa Allah Taala itu bertempat dan tanpa Allah Subhanahu wa taala itu berlalu ke atasnya oleh masa. Dan ini tuan-tuan, inilah perkara yang telah pun diijma'kan oleh golongan para ulama. Ia adalah satu konsensus daripada golongan para ulama, seperti mana yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq. Kata beliau, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat sekalian mereka itu atas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat dan Allah Subhanahu wa taala tidak berlalu ke atasnya oleh masa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah lagi kitab tuan-tuan yang berjudul Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Syekh Zainul Abidin yang masyhur dengan gelaran Tuan Minal Al-Fatani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini pada halaman yang ke-6 kata Tuan Syekh, maka jika berkata bagi engkau oleh yang berkata di mana Allah Ta'ala, maka kata olehmu tiada ia pada tempat dan tiada lalu atasnya oleh masa. Juga tuan-tuan, Tuan Minal Al-Fatani menceritakan kepada kita dalam kitab ini bahawa Allah ada tanpa bertempat dan tidak berlalu ke atasnya oleh masa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah lagi kitab tuan-tuan yang berjudul Risalah Al-Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Pada halaman yang ke-16 kata Tuan Syekh, zat Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat walaupun di mana-mana tempat, dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Kalau begitu tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat. Ini satu tahzir dalam kitab ini tuan-tuan, satu amaran daripada Tuan Syekh kepada kita tuan-tuan bahawa tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu berada di mana-mana tempat. Kerana mendakwa Allah Ta'ala berada di mana-mana itu maknanya orang tersebut telah menyamakan antara Allah dengan udara. Udara ini tuan-tuan di mana-mana ada. Di dalam masjid ada, dalam surau ada, di bawah porch ada, dalam rumah kita tuan-tuan ada, dalam bilik ada, dalam tandas pun ada. Wal'iyadzubillahi min zalik. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah lagi kitab tuan-tuan yang berjudul Hidayatul Rahman, karangan Al-Alimul Fadil Al-Haj Abdul Latif bin Haji Tambi Al-Malakawi Al-Tankrawi, seorang ulama Melaka dari Tengkera tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau tuan-tuan pergi Melaka, di wilayah Tengkera ada sebuah masjid lama di situ. Lebih kurang lagi 8 tahun ataupun lebih kurang dalam 6 ataupun 7 tahun lagi tuan-tuan, dia punya umurnya itu menjangkau 300 tahun. Masjid Tengkera
Dan di belakang masjid itu tuan-tuan ada makam. Makam siapa tuan-tuan? Makam Syekh Al-Hajj Abdul Latif bin Haji Tambi, yang kitabnya, kitab karangannya itu kita baca pada malam ini. Pada halaman yang ke-16, tatkala beliau membahaskan tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan perkara-perkara yang baharu. Kata Tuan Syekh, mustahil atas Allah Ta'ala bahawa bersamaan ia bagi segala yang baharu, seperti bahawa adalah ia itu jirim. Artinya zat yang mengambil lapang kadar yang meluaskan dirinya, atau adalah ia itu menempati pada sesuatu arah bagi jirim, seperti di atas arash atau di bawahnya, atau di kanannya atau di kirinya, atau di hadapannya atau di belakangnya, atau ada baginya arah seperti bahawa ada baginya arah kanan atau kiri, atau lain daripada keduanya, atau adalah ia itu menempati pada sesuatu tempat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesemua itu adalah perkara yang bersalahan, perkara-perkara yang mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah lagi kitab tuan-tuan yang berjudul Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqati imanil mu'minin, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang masyhur dengan gelaran salah seorang wali 7 bagi tanah Melayu kita ni tuan-tuan. Subhanallahil azim. Dalam kitab ini tuan-tuan, Tuhfatur Raghibin ini, Tuan Syekh ataupun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membahaskan tentang satu golongan yang namanya Mujassimah. Golongan Mujassimah ni tuan-tuan adalah golongan yang menyamakan antara Allah dan makhluk. Apa kata beliau? Beliau menceritakan tentang golongan Mujassimah. Adapun kaum Mujassimah itu, maka setengah daripada mereka itu i'tiqad bahawa Allah Ta'ala itu jisim tetapi tiada seperti jisim yang lain. Dan setengah mereka itu i'tiqadnya bahawa Allah Ta'ala seperti rupa manusia. Dan setengah mereka itu i'tiqadnya bahawa ada bagi Allah Ta'ala daging dan darah, dan anggota muka dan tangan dan kaki dan jari. Dan setengah mereka itu i'tiqadnya bahawa ada Allah Ta'ala baginya rupa, tetapi tiada kami mengetahui betapa rupanya. Dan setengah mereka itu i'tiqadnya bahawa Allah Ta'ala datang dan turun dengan zatnya, serta bergerak dan berpindah daripada sesuatu tempat kepada suatu tempat. Dan setengah mereka itu i'tiqadnya bahawa Allah Ta'ala duduk di atas arash, wal'iyazu billahi min zalik. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang Mujassimah itu musyabbihah, dan musyabbihah itu kafir, kerana diisbatkannya bagi hak Allah Ta'ala berjisim, dan akan jisim itulah yang disembahnya, wal'iyazu billahi min zalik. Dan barang siapa yang menyembah jisim, maka senya jadi kafir ia. Subhanallahil azim. Jelas tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau menceritakan kepada kita tentang kefasadan, kerosakan akidah dan pegangan bagi golongan Mujassimah dan Musyabbihah, golongan yang menjisimkan Allah dan golongan yang menyamakan antara Allah dan makhluk. Di mana kata beliau, golongan Musyabbihah itu adalah golongan Mujassimah, dan golongan Mujassimah itu kafir, seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan para ulama kita yang lain tuan-tuan. Maka tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akidah kita bukan meyakini Allah Ta'ala duduk di atas arash dan bukan di langit. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, Kaabah itu adalah kiblat kepada solat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, langit itu adalah kiblat kepada doa, seperti mana Kaabah adalah kiblat kepada solat. Apabila kita melakukan salat,
kita menghalakan dada kita ke arah Kaabah bukan kerana Allah Taala di Kaabah, akan tetapi kerana Kaabah itu adalah kiblat kepada solat. Maka begitulah juga tak kala kita menghadapkan tapak tangan kita ke arah langit, tak kala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon hajat, bukan kerana Allah Taala di langit, akan tetapi kerana langit itu adalah kiblat kepada doa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntung dan beruntunglah mereka-mereka yang berpegang dengan akidah ini, tuan-tuan. Akidah Allah ada tanpa bertempat, kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Dan ini seperti mana yang difahami daripada ayat yang keempat dari surah Syura, ayat keempat dari suratul Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan ayat yang ke-11 dari surah Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup dulu untuk kadar ini, tuan-tuan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahaskan lagi. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.